Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ke 78 ke 80. Satu sesi berapa masalah? Macam mana? Mula ke apa? Kita nak cakap dulu. Dia dah cakap ni. Dia dah cakap belum? Benda ni. Apa tu? Boleh. Oh, baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa khususan ila hadrati Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Habrul Humam Syihabuddin Ahmad Abul Fathi Muhammad bin Ahmad Ibnul Imad Ibn Yusuf Al-Masri Al-Afasi wa Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar wa Syekhul Islam Alamal Ulama'i Al-Humam Al-A'lam Al-A'lamu Al-Humam Al-Muhaqqiq Wal-Imam Al-Mudaqqiq Alamatul Yamani wa Mafkharatul Zamani Syaikhu Masyaikhuna Jamaluddin Abi Sulaiman As-Said Muhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Abdul Bari Al-Ahdal rahimahumullahu ta'ala wa askanahu
syai'u lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillahi wassalatu wassalaman ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian daurah kita, iaitu kitab Al-Qawlut Tam fi ahkamil ma'mumi wal imami, yang dikarang oleh Ibnul Imad Al-Afasi dan diterjemahkan oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar. Kemudian diterjemahkan di dalam kitab Wablul Ghamam karangan Syekh Muhammad ibn Abdul Rahman Al-Ahdal. Kita sambung pada muka surat Jawi 58 9 ini 8 60 berapa? Oh silap, 65 kan? Muka surat Jawi muka surat 59, Kitab Arumi muka surat 41, nombor 65. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab 65, makmum syak mendahului takbir atas imam. Telah sembahyang makmum serta imam, kemudian syak bahawa ia bertakbiratul ihram dahulu daripada imamnya, maka hukumnya tidak sah sembahyangnya. Demikianlah dinakalkan oleh Al-Bughawi daripada Al-Qadi. Kalau makmum tu disemayang dengan imam, kemudian dia ragu-ragu sama ada dia takbir dulu ke atau imam takbir dulu dalam takbiratul ihram tu. Kalau datang syak, datang ragu-ragu takbir tu, maka tidak sah sembahyangnya, seperti mana yang dinakalkan oleh Al-Bughawi dalam kitabnya Al-Qadi. Ya, Al-Bughawi daripada Al-Qadi, dinakalkan daripada Al-Bughawi, bukan kitab tu. Al-Qadi tu ulama, guru dia kot. Bersalahan maknanya berbeza. Jika syakya pada mendahulukan berdirinya atas imam atau kemudiannya, maka tidaklah mudarat sembahyang itu, sahlah. Dan arti kata lain maknanya sahlah sembahyang itu mengikut pendapat yang sahih. Berbeza pula dari sudut kedudukan berdiri. Kalau dia sembahyang jemaah, kemudian dia ragu-ragu berdirinya itu lebih daripada imam ke atau belakang daripada imam, kalau begitu kata pendapat yang sahih, sah sembahyangnya bila datang ragu tu. Contoh dia sembahyang di tingkat yang kedua, jadi dia imam kat bawah, jadi dia ragu-ragu dia ni depan daripada imam ke tidak. Kalau ragu tu datang, sah sembahyang. Tapi kalau dia jeling tengok ke bawah, memang di depan daripada imam, masuk terus dalam bilik depan tu. Ada kat depan tu terus. Yang tu tak, bukan ragu lah tu. Tu confirm. Tu confirm memang dia tak sah lah sembahyang. Ini datang ragu. Ragu tu maksudnya dia tengok situ macam aku depan ke imam depan, macam tu. Faham? Tu maknanya ragu-ragu macam tu. Kalau dalam keadaan berdiri, sah sembahyang. Ragu-ragu dalam takbir, tak sah sembahyang. Dan perbezaan di antara dua masalah itu kemudian dihuraikan kenapa jadi macam tu. Dan perbezaan di antara dua masalah itu kerana kesahan. Kesahan ni maknanya sah. Sahnya pada pendirian. Pendirian tu maknanya berdiri. Sahnya pada berdiri itu lebih banyak hasilnya, berlakunya daripada kesahan. Sahnya pada takbiratul ihram. Dan inilah surah maknanya dua rupa, daripada dua masalah. Maksudnya macam ni. Yang pertama, sah pada pendirian itu ada dua surah. Maksudnya dalam bab berdiri,
dua keadaan sah. Seperti contoh yang pertama, berdiri di belakang imam. Kalau orang tu berdiri di belakang imam, sah sembahyang dia. Yang kedua, berdiri sama dengan imam. Diri tu sama, betul-betul sama garis dia tu, pun sah sembahyang, cuma tidak dapat fadilat berjemaah. Okey. Yang ketiga, batal pada perdirian ada satu surah sahaja, iaitu berdiri dahulu daripada imam. Adapun kalau dia berdiri lebih daripada imam, maka batal sembahyangnya. Jadi dalam bab berdiri, dua menang, satu kalah. Faham? Mana dua sah, satu lagi batal. Kemudian dia tengok yang kedua pula. Sah pada takbiratul ihram ada satu surah sahaja. Dalam bab takbiratul ihram yang sah satu keadaan saja, iaitu bertakbiratul ihram kemudian daripada imam, yakni takbir selepas imam, itu je yang sah. Adapun batal pada takbiratul ihram itu ada dua surah, dua keadaan. Yang pertama, bertakbiratul ihram dahulu daripada imam, itu memang tak sah lah. Yang kedua, bertakbiratul ihram sama dengan imam, sama serentak dengan imam pun tidak sah. Jadi keputusan dia, ringkasnya, sah pada perdirian itu dua surah, dua keadaan daripada tiga surah, tiga keadaan. Dalam bab berdiri, yang sah dua, yang batal satu. Dan sah pada takbiratul ihram satu surah daripada tiga. Maka dengan sebab inilah sah sembahyang seorang apabila syak ia, adakah ia berdiri terdahulu daripada imam atau terbelakang daripadanya. Dia nak masukkan, kalau dalam bab berdiri, dua keadaan sah, yakni berdiri di belakang imam dengan berdiri sebaris dengan imam. Kalau dalam bab takbiratul ihram, yang sah satu je, iaitu takbir selepas imam. Takbir sama imam atau sebelum imam tak sah. Maka berat berdiri itu dua keadaan sah. Adapun takbir satu sahaja sah. Maka sebab itulah kalau syak dalam diri sah sembahyang, syak dalam takbir tak sah sembahyang. Faham? Itu dia punya hujah. Ulama kaji sampai tahap macam tu. Dan terbatallah sembahyang apabila syak ia, adakah ia takbiratul ihram dulu daripada imam atau kemudian daripadanya. Kenapa dia buat tanda soal itu? Jadi sebenarnya ini jawapan, bukan soalan. Jadi nak ceritanya, kesimpulannya, ada ragu dalam takbiratul ihram, sama ada dia ragu sama ada dia takbir dulu ke ada takbir selepas ke, datang ragu tu sebelum ke selepas aku takbir dengan imam ni, maka batal sembahyang ni. Bila batal, makna kata kena takbir semula. Kena masuk balik lah sembahyang, niat balik. Selesai. 66. Disunatkan di dalam sembahyang 5 saktah. Saktah ni maksudnya berhenti sekejap. Disunatkan di dalam sembahyang 5 saktah, tulislah tu. Berhenti sekejap, iaitu yang pertama, selepas takbiratul ihram, maka janganlah sambungkan dengan doa iftitah. Allahu Akbar. Senyap sekejap. Senyap sekejap macam ni tak makruh. Yang makruh tu senyap lama. Yang kedua, selepas selesai daripada doa iftitah, habis tu kan, last kali apa ayat ni? Wa ana minal muslimin. Mana alif? Wa ana minal muslimin. Lepas tu kita diam sekejap. Sekejap, jangan lama sangat. Yang ketiga, selepas waladdallin, berhentilah sekejap sebelum membaca amin. Dolin dengan amin. Waladdallin. Jangan sekejap. Amin. Supaya tidak diwahamkan, maksud supaya tidak diwahamkan, waham tu maknanya keliru. Supaya tidak dikelirukan akan amin itu sebahagian daripada Fatihah. Supaya orang tak menyangka bahawa amin itu sebahagian daripada suratul Fatihah, sedangkan amin bukan suratul Fatihah. Amin cuma disunatkan dibaca selepas Fatihah, tapi dia bukan Fatihah. Tapi kalau bismillah, dia Fatihah.
Okey. Yang ke berapa? Yang keempat, selepas amin sebelum membaca surah, dan disunatkan bagi imam berhenti lepas amin sekadar masa makmum membaca Fatihah, melainkan jika makmum pekak tidak dengar, maka tidak disunatkan imam saktah untuknya. Lepas amin, sunat diam sekejap. Dan lebih afdal, lebih sunat lagi. Tadi sunat diam sekejap, ni sunat satu lagi. Sunat mengizinkan atau membiarkan makmum membaca suratul Fatihah, maka imam diam. Yang bab diam ni kita dah kupas hari tu. Ada pendapat kata makruh, maka untuk elak makruh kita baca surah tapi dalam keadaan perlahan. Atau baca suratul Ikhlas, kan? Waladhalin, amin, itu kita baca tapi pelan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu kita baca surah kita nak baca. Surah apa benda nak baca, kan? Innal ladzina kafaru, baca lepas tu. Jadi dalam kita baca suratul Ikhlas masa tu, makmum boleh baca Fatihah waktu tu. Dan kita pun terkeluar daripada khilaf di kalangan ulama yang mengatakan setengah pendapat kata makruh diam, kita tak kena makruh tu kalau sungguh ianya makruh. Jadi keluar daripada khilaf itu, khurujul khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu lebih baik. Okey. 1 2 3 4 5. Yang kelima, tadi yang keempat tadi dia kata kalau makmum pekak, masjid tu masjid pekak namanya. Semua makmum dia pekak, tidak dengar, maka tak sunat saktah untuknya. Maka maksud tak sunat saktah, tak payah tunggulah, tak payah biar apa, tak payah berhenti sekejap tu, terus dia baca. Dan kalau saya nak buat baca terus, boleh, tak ada masalah. Cuma yang ni lebih afdal. Nak pahala sunat banyak, buatlah macam ni. Yang kelima, selepas selesai daripada membaca surah, disunatkan saktah sebelum turun rukuk. Habis baca surah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, diam sekejap, Allahu akbar, barulah. Ini tergesa-gesa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, angkat tangan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Teruk betul. Imam tu ada, kita pernah tengok imam buat macam tu. Kalau imam macam tu, makmum lagi teruk. Makmum lam yalid wa lam yulad, sujud tu. Ada tu kalau imam macam tu. Jadi tak mau. Relax lah semayang, nak kalut-kalut, nak laju-laju gimana. Selesai. 67. Disunatkan bagi imam, makmum dan munfarid semayang sendirian membaca amin. Baik, ni bahagian amin, sunat amin. Sunat amin tu imam pun sunat, makmum pun sunat, munfarid pun sunat. Munfarid maknanya semayang seorang. Disunatkan imam berkata amin, kerana apabila imam berkata amin, maka berkatalah para malaikat amin. Maksudnya bila imam sebut amin, malaikat pun amin, seperti mana warid di dalam hadis. Dan disunatkan bagi makmum turut berkata amin serentak dengan imam. Sabda Nabi SAW, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Artinya barang siapa bertentang bacaan amin, maksud bertentang, berlaga sekali, baca tu sekali dengan amin malaikat, nescaya diampunkan barang yang terdahulu daripada dosanya. Malah disebut dalam kitab yang lain, hatta orang tu di luar daripada semayang pun disunatkan menyebut amin. Contoh dia kat luar masjid lagi tengah ambil uduk, dengar imam baca amin, dalam dia ambil uduk tu dia sebut amin, pun akan dapat seperti mana yang dalam hadis ni sebut. Yakni malaikat akan memohonkan kepada Allah untuk diampunkan dosanya, kan? Diampunkan barang terdahulu daripada dosa ni. Dengan sebut amin saja ampun dosa. Apa malas sangat, nak sebut amin pun malas. Ada buat malas gitu. Apa malas sangat? Sebutlah amin. Patut biar dengan nyaring. Masa ni yang makmum boleh kuat. Lain makmum kena pelan, imam saja kuat. Tapi dalam bab ni makmum kena kuat. Dan rukun yang lain ataupun apa-apa yang dalam semayang, semuanya kena imam dulu, kecuali amin. Amin kena serentak dengan imam. Biar bergegar masjid tu. Amin.
Baru betul. Baru orang kafir takut tengok. Dan dikehendaki dengan muwafaqah. Muwafaqah maknanya bertentang bersekali. Di sini muwafaqah dengan perkataan mengikut pendapat yang sahih dan mengikut pendapat yang lain pula muwafaqah pada ikhlas. Ada dua pendapat dalam bab muwafaqah sini. Ada yang menyebut muwafaqahnya pada sudut lisan, perkataan. Ada juga yang mengatakan muwafaqahnya pada sudut keikhlasan hati. Dan yang paling afdalnya dua-dua. Lisan pun kita muwafaqah dengan imam, ikhlas pun muwafaqah dengan imam. Dihikayatkan oleh Al-Khattabi dan An-Nawawi pada syarah Muslim. Selesai. 68. Beberapa makna kalimah amin. Ni makna amin tu apa dia? Pendek je, amin. Apa makna dia? Bagi kalimah amin ada beberapa makna. Di antaranya ialah ni. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Yang pertama, ya Allah, perkenanlah, kabulkanlah doa kami. Ini yang famous. Ini yang masyhur lah. Makna amin tu, ya Allah, berkenankanlah doa kami. Yang kedua, janganlah engkau hampakan harapan kami. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, tiada siapa yang berkuasa atas ini semuanya melainkan engkau. Tak ada siapa kuasa melainkan engkau. Yang keempat, kami datang kepadamu kerana tujuan berdoa kepadamu dan kami berharap kepadamu, janganlah hampakan harapan kami. Yang keempat ni dia gabung tiga yang atas tu. Semua sekali dia ambil. Tujuan berdoa, harapan dan jangan hampakan kami. Yang kelima, satu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala. Kerana apabila seseorang yang bersembahyang berkata amin, maka seolah-olah ia berkata, ya Allah, kurnialah hidayah kepada kami. Ada yang kata ini salah satu daripada nama Allah. Jadi bila sebut amin, seolah-olah dia bercakap dengan Allah, ya Allah, kurniakanlah hidayah kepada kami. Kemudian lagi berapa dah? 4, 5 pula 6. Betul, 3, 4, 5. Ni 6. 6 Meteri. Meteri ni macam cop. Meteri macam tu lah. Orang dulu-dulu dia nak tanda dia punya macam keldai ke apa, besi tu dia panaskan sampai merah, tu dia cocok dekat kulit keldai tu. Jadi ada cop situ. Tu panggil meteri. Meteri bagi doa dan dicapkan di atasnya. Seperti mana dicapkan di atas sesuatu supaya memeliharanya, seolah-olah orang yang berdoa itu mengecapkan atas doanya dengan ini cap amin, supaya terpelihara amalannya daripada syaitan. Cap ni maknanya rasmi lah. Macam kita buat surat, kalau tak ada cap tak kuat sangat. Kalau ada cap, tum, kan, mahat tafiz kiam. Okay, baru nampak power sikit. Macam itulah doa tu. Kalau tak ada amin, jadi macam tak lengkap. Bawa pergi balai tak lepas nak buat surat. Cocok tak ada kan. Jadi amin. Nah, tapi jangan banyak sangat amin. Macam surat banyak cok pula. Jadi hodoh pula. Cok tu. Amin. Amin dah lah. Sekali. Yang ke berapa? 7. Amin ialah satu bendaharaan dikurniakan kepada yang berkatanya. Amin ialah satu bendaharaan dikurniakan kepada yang berkatanya. Bendaharaan ni maknanya harta atau aset yang tak ternilai. Satu benda harta macam emas ke macam tu lah, kan? Satu benda yang besar lah maknanya amin ni. Jangan pandang kecil. Yang ke-8, amin ialah satu isim nama diminta turun dengannya rahmat. Amin ialah satu isim, yakni nama diminta turunnya dengannya rahmat. Amin tu adalah isim, maknanya minta turun rahmat. Jadi kita amin tu makna minta turun rahmat. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama bila kita dalam berdoa ni luar semayang. Dalam semayang sekali je amin, lepas waladhalin. Tapi kalau di luar semayang kita berdoa, nak setiap ayat tu kita amin ke atau seluruh doa baru amin? Ni berlaku khilaf. Ada ulama kata sekali habis doa tu barulah kita amin. Maknanya rangkumkan semua. Ada juga ulama yang mengatakan setiap ayat tu bila imam tu tarik nafas baru, maka kat situ kita amin. Kerana apa? Kerana ambil dalil daripada yang ke-8 ni mengatakan amin itu dengan memohon kepada Allah turunnya rahmat. Jadi kalau nak minta turun rahmat takkan sikit-sikit. Jadi setiap kali ayat amin, ya Allah turunkan rahmat. Amin, ya Allah turunkan rahmat. Gitu. Selesai. 69. Sunat membaca amin
lepas selesai membaca surah Al-Baqarah, dan sunat ditambah dengan doa sebelumnya dan selepasnya. Disunatkan juga membaca amin apabila selesai daripada membaca surah Al-Baqarah. Makna selesai mana? Ayat yang terakhir sekali. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Lepas tu masukkan doa, lepas tu kita baca amin, lepas tu doa sekali lagi. Demikianlah dinakalkan oleh Al-Bughawi di dalam tafsirnya. Telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, jikalau orang berkata sembahyang amin rabbil alamin, maka adalah baik. Boleh. Dalam sembahyang waladdallin, imam amin, yang di belakang amin rabbil alamin. Hukumnya baik saja, baik di sisi syarak. Maknanya bila makna baik, batal sembahyang tak batal, salah tak salah. Tapi afdal tak afdal, sebab dia bukan kata afdal, dia kata baik saja. Okey. Dan berkata beliau lagi di dalam jika imam tinggal membaca amin, maka hendaklah makmum mendatang dengannya, membacakannya dengan jahar kuat supaya didengar oleh imam. Imam tu lupa amin, elau nampak masuk, lupa amin, kan? Waladhalin, benung. Elaun dia elaun, dia tak masuk. Makmum belakang amin imam. Baru sedar. Boleh. Makmum amin kuat kalau imam terlupa. 70. Disunatkan Rabbi firli sebelum amin. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahawa Rasulullah SAW membaca ia waladhalin, membaca pula ia Rabbi firli amin. Dan tersebut di dalam Masnad Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya adalah ia apabila membaca waladhalin, membaca ia pula Rabbi firli amin. Rabbi firli itu baca dengan perlahan. Waladhalin Rabbi firli amin, gitu. Apa maksud Rabbi firli? Rabbi firli apa makna? Tuhanku, ampunilah aku. Amin. Supaya apa? Bila amin tadi kan malaikat semua amin, jadi doa kita minta ampun tu habis dosa kita diampun Allah. Sebab ramai yang aminkan permintaan kita tu, kan? Malaikat amin, jemaah amin, imam amin. Tu. Baik, 71. Kalimah amin ada 4 logat. 4 logat maknanya 4 keadaan cara bacanya. Bagi kalimah amin ada 4 logat, iaitu yang pertama mad panjang huruf alif dan takhfif ringan huruf mim. Panjang lawannya apa? Pendek. Takhfif lawannya, takhfif ringan lawannya berat. Okey, takhfif tu bahasa Arab. Lawan kepada takhfif apa? Guru tajwid. Tarkik senama lainnya apa? Tasydid. Tasydid berat atau tasydid sabdu. Allah kan berat tu. Ala ringannya. Macam tu. Jadi dia maksudkan nombor 1 ni mad panjang pada huruf alif tu tu. Tu panjang. Kemudian takhfif ringan huruf mim. Mim tu jangan ditasydidkan. Mana jangan disabdukan dia. Amin, gitu. Min tu hukum apa? Min tu hukum dia apa? Ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun ada berapa boleh baca? Berapa banyak harakat boleh baca? 2, 4, 6. Jadi terpulang nombor 1 ni boleh. Janji nombor 1 ni nak ceritanya tu panjang. Amin. Boleh tak? Panjang, min pendek. Boleh? Ataupun amin 4, ataupun 6. Amin 6. Boleh. Yang tak boleh amin. Bila min gitu, dia tak jadi 2, dia jadi 1. Bila jadi 1 harakat, salah dari segi hukum. Bila salah dari segi hukum, dalam kitab syarah dia ataupun dalam kitab-kitab fiqh yang lain, dia tak jadi ya tu dihazaf, akhirnya ya tu hilang. Jadi dia tak jadilah min ya nun, jadi alif mim nun. Alif mim nun makna lain.
Jadi jaga-jaga, jangan sampai pendek sangat sehingga menafikan ya. Amin. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua qasar, pendek, huruf alif, dan takhfif huruf mim. Yang kedua ni alif tu pendek, belakang sama mad adik li sukun. Contoh pendek, pendek ni maksudnya 2 harakat, tu makna pendek. Panjang maknanya lebih daripada 2. Okey. Amin. Ataupun 2 a pun 2, min pun 2. Amin. Ataupun 2 4. Amin. Ataupun 2 6. Amin. Gitu. Boleh. Itu yang nombor 2. Yang ketiga imalah pada huruf alif dan takhfif huruf mim. Imalah macam mana? Hafal Quran dalam surah apa? Surah Yusuf. Dia ada tanda diamond, kan? Baca dia macam mana? Kalau majreha, jadi dia antara fathah dan kasrah. Fathah menegak, kasrah melintang tengah-tengah. Jadi baca macam mana imalah ni? Amin. Sungguh ni dalam ni. Kan? Amin. Imalah pada huruf alif dan takhfif huruf mim. Boleh nak baca amin. Yang keempat, mad pada huruf alif. Alif, maksud mad tu maknanya alif tu panjang, dan tasydid huruf mim. Tasydid maknanya ada sabdu. Amin. Macam tu dia baca. Disabdukan mim tu. Okey. Dan yang keempat-empat ini maknanya, makna empat-empat ni semua, kami datang kepadamu kerana tujuan berdoa kepadamu dan jangan sia-siakan hadapan kami. Baik. Kemudian tambahan yang tak ditulis dalam kitab ni. Daripada 4 ni, 2 itu tak ada khilaf di kalangan ulama, boleh pakai. Mana 2? 2 yang pertama, A1 dan 2 tak ada masalah. Adapun 3 dengan 4 berlaku isu, berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada yang membenarkan, ada yang melarang. Tetapi sepakat ulama kata 4 sah semayang. Selain daripada 4 ni tak sah. 4 ni kalau kita baca, tadilah amin ke atau amin ke, sah semayang. Tapi amin dengan amin itu ada setengah pendapat melarangnya. Melarang maknanya jangan buat. Kenapa jangan buat? Kerana nampak pelik kot, ataupun takut jadi fitnah lah. Takut orang kata apa ni, amin pula main-main dia ni. Padahal ulama-ulama tajwid kata tak merosakkan makna. Kan? Ada kupasan ni panjang lah, panjang lebar. Tak apalah, kita daurah singkat je. Baik. 72. Makmum jangan mendahului imam dalam bacaan Fatihah. Disunatkan bagi makmum janganlah mendahului imam dengan bacaan Fatihah. Hukumnya bukan haram. Sunat makmum jangan baca Fatihah dulu sebelum imam baca. Tapi kalau dia baca gak, hukumnya harus, bukan makruh. Okey. Dan jika ia mendahuluinya, maka mengikut satu pendapat tidak memadai bacaan itu. Tapi berlaku khilaf. Pendapat ini pendapat yang dhaif, mengatakan bahawa kalau makmum tu baca Fatihah sebelum imam baca Fatihah, Fatihah tu tak terpakai. Bolehlah dapat pahala baca Fatihah, tapi tak terpakai yang dikatakan apa nama? La tasihu solata, tak sah semayang itu melainkan dengan membaca Fatihah. Maksud dengan membaca Fatihah tu Fatihah yang lepas imam baca Fatihah. Kalau dia baca sebelum, Fatihah tu tak terpakai. Faham? Satu pendapat, tapi pendapat tu pendapat yang dhaif, yang lemah. Dan mengikut pendapat yang sahih. Nampak? Macam mana nak tahu pendapat tadi pendapat lemah? Sebab dia kata mengikut pendapat yang sahih pula. Tadi bila yang ni sahih, yang tadi muqabil sahih, lawan kepada sahih. Lawan kepada sahih itulah panggil dhaif. Dan mengikut pendapat yang sahih, memadailah bacaannya. Maksud memadai itu bacaan tu diambil kira, Fatihah tu diambil kira. Tadi tak ada masalah. Tapi kalau nak keluar daripada khilaf,
bacalah Fatihah selepas imam baca Fatihah. Jadi tak ada gaduh-gaduh. Walaupun demikian, disunatkan ia mengulangi semula membacanya selepas bacaan imam. Walaupun bacaan tadi sudah dikira, tapi sunat lepas habis imam baca Fatihah dibaca balik. Sunat. Tapi Fatihah tadi sudah dikira. Mana 2 kali dia baca Fatihah, tak ada masalah. Selesai. 73. Orang sembahyang keadaan duduk kerana uzur, dan apabila ia kuasa berdiri maka wajib ia berdiri. Jika sembahyang seseorang keadaan duduk, dia sembahyang duduk kerana uzur, bukan duduk saja-saja, kerana uzur. Ini sembahyang ni maksudnya sembahyang fardu, sembahyang sunat tak ada masalah, sembahyang fardu. Kerana dia uzur. Uzur ni uzur syar'i. Panjang lebar lah kalau nak bicara bab uzur ni. Maknanya orang yang susah untuk berdiri. Kalau dia berdiri mendatangkan mudarat padanya. Senang cerita macam tu. Kemudian kuasa ia berdiri. Maksud kuasa maknanya ia mampu ia berdiri selepas membaca Fatihah. Maksudnya lepas baca Fatihah ni imam tu kan, lepas imam baca Fatihah dia boleh berdiri, ataupun lepas dia baca Fatihah dia boleh berdiri. Maka wajib atasnya bahawa ia berdiri untuk ia rukuk. Waladhalin, amin. Dia pun makmum, dia tengah duduk, dia pun baca Fatihah. Habis dia baca Fatihah dia pula. Tadi waladhalin, tadi Fatihah imam, ni Fatihah dia pula waladhalin, amin. Tiba-tiba boleh berdiri ya, dia kena berdiri. Wajib atas dia berdiri untuk ia rukuk, kemudian baru dia rukuk. Bukan dalam duduk tu rukuk, melainkan dia tak mampu berdiri barulah rukuk dalam keadaan duduk. Tapi kalau dia mampu berdiri, dia kena berdiri dulu, lepas tu baru dia rukuk. Daripada qiyamnya, berdirinya. Dan disunatkan baginya pada ini keadaan mengulangi bacaan Fatihahnya supaya jatuhnya berlaku bacaan Fatihah itu di dalam keadaan sempurna, kerana asal tempat bacaan Fatihah itu di dalam qiyam. Jadi dia duduk tadi, habis dia baca Fatihah, dia rasa dia boleh berdiri, dia pun berdiri. Dia kena ulang balik baca Fatihah tu, kerana itu tempat asal baca Fatihah, yakni dalam keadaan berdiri. Kemudian baru dia rukuk. Kalau dia tak dan habis, dia bangun, tadi dah habis dah. Lepas tu dia pun boleh berdiri, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam rukuk, dia nak buat rukuklah. Rukuklah. Sebab apa? Sebab Fatihah tadi sudah dikira, sudah memadai. Yang ni, yang bangun berdiri ni, lepas tu dia baca Fatihah ni, itu disunatkan dia ulang semula. Lepas tu kena faham perkataan situ, dia kata disunatkan, bukan diwajibkan. Kalau dia kata diwajibkan, maka makna Fatihah tu kena sampai habis. Boleh faham? Okey, selesai. 74. Makmum jangan mengaminkan bacaannya jika ia membaca Fatihah sebelum imam. Mengikut pendapat Al-Bughawi, jika makmum membaca Fatihah dan selesai ia daripadanya dahulu daripada imamnya, imam tak habis lagi baca Fatihah, dia dah habis dah baca Fatihah, contoh, maka yang lebih aula, yakni yang lebih afdal, jangan ia membaca amin sehingga imam membaca amin lebih dahulu. Yang lebih afdalnya jangan amin lagi, waladhalin. Tunggu nanti imam amin baru dia amin sama dengan imam. Itu lebih afdal. Tetapi berkata pula Al-Imam Nawawi, bermula kaul pendapat yang terpilih. Maksud pendapat yang terpilih ni, Imam Nawawi dipilih pendapat lain, dia tak pakai pendapat yang tadi. Tapi pendapat yang tadi lebih apa? Lebih pendapat tadi afdal. Cuma ini Imam Nawawi punya pilihan. Jadi siapa yang nak ikut Imam Nawawi, pakai yang ni lah. Kata Imam Nawawi, bermaul pula. Dia nak campur bermula dengan kaul tu. Bermula kaul, pendapat yang terpilih hendaklah makmum itu mengaminkan bacaan dirinya dahulu, kemudian mengaminkan pula dengan takmim sebutan amin imamnya. Jadi makmum tu baca awal Fatihah, nanti dia amin dia punya dulu, nanti dengan imam pun dia amin lagi, waladhalin, amin. Lepas tu dia tunggu sampai imam habis. Imam slow, siratal ladzi, lambat. Nah, amin waladhalin, imam pun amin, dia pun amin sekali lagi. Boleh, tak ada masalah. Itu pendapat Imam Nawawi. Dan lebih,
lebih elok lagi lah, sebabnya 2 kali amin. Kan amin ni kan tadi kita dah bicara dah, maknanya minta rahmat. Apa salahnya? Lebih. 75. Sunat makmum membaca amin dengan jahar nyaring serta imam dan perempuan dengan sir perlahan. Baik, disunatkan bagi makmum, yakni makmum di sini dobit situ makmum lelaki, membaca amin dengan jahar berserta imam. Bagi makmum lelaki baca amin tu jahar kuat. Lepas tu jangan slow-slow. Amin. Tapi jangan sampai teruk sangat pula. Memekak tu namanya, tu kan bukan kuat, tu memekak. Memekak lain, memekak noise. Orang meluat dengar. Kan? Ini amin. Gitulah. Dengan jahat berserta imam. Dan janganlah dahulunya. Dahulu maknanya jangan sebelum imam dan kemudiannya ataupun selepas imam. Kadang imam tak lagi, waladdallin, imam nak mengamalkan saktah tu, jadi dia diam sekejap, makmum imam baru waladdall baula makmum. Jenis makmum jenis bagi penampar je geram. Ataupun jenis ada setengah makmum dia bahagian hujung lambat sikit, waladdallin, ramai-ramai amin. Orang dah min dia baru amin. Lepas tu panjang tu min. Ada jenis tu. Ada kalau sembahyang Jumaat tengok mesti ada seorang macam tu. Tapi orang buat tak ramai lah. Ada dalam seorang dua perangai macam tu. Kalau kat 200 orang perangai macam tu. Jenuh masjid. Tahu orang buat perangai pelik-pelik ni seorang dua je, sikit-sikit je. Baik. Tu. Dan janganlah dahulu dan kemudian, bahkan hendaklah membacanya serentak dengannya. Yang betulnya ikut macam imam. Imam A kita A, imam min kita min. Kan? Kadang imam dah habis dah amin dia, amin. Imam pendek yang mau belakang siap pejam-pejam mata, amin. Semangat nak pergi mana tahu? Ikut imam. So jadi imam tak nak. Ada imam tak nak ikut. Dan sayugialah, sayugia maknanya sepatutnya. Dan sepatutnya lah makmum yang perempuan membacanya dengan sir perlahan, kerana suaranya ada kalanya aurat atau makruh. Kerana suara perempuan ni ada kalanya aurat. Bila suara perempuan ni ada kalanya aurat? Kadang-kadang suara perempuan tak jadi aurat, kadang-kadang jadi aurat. Bila jadi aurat? Maksud aurat ni mana tak boleh tunjuk kat orang, tak boleh pamer. Bila? Boleh cakap dengan bukan mahram, boleh kalau nak jual beli. Tak kena bagi bahasa isyarat. Bisu ke? Betul tak cakap. Boleh cakap dengan walaupun bukan mahram sekalipun. Dia jadi aurat bila suara tu mendatangkan syahwat, yakni mengada. Suara serak-serak basah. Saya dalam telefon, Assalamualaikum Ustaz. Janganlah Ustaz. Macam tu kenapa? Mana Mak Arif ni sukun lah situ. Assalamualaikum Ustaz. Itu dah. Ini Ustaz. Moga benda lirik belakang. Tu mau jadi aurat. Tu boleh mendatangkan fitnah. Yang Ustaz angkat telefon goyang balik. Dan dengan suara dia lirik itu jadi kacau itu. Jadi sebab itu dia perempuan kena jaga percakapannya tu, jangan sampai mengiurkan. Menyebabkan orang lelaki jadi tertarik-tarik dengar suara dia. Buat suara biasa je, cakap biasa je. Nak cakap lembut-lembut dengan manja-manja ni dengan suami, abang. Singkat jadi bear, beruang suami dia. Bear. Baik. Ni dah hilang ni. Atau makruh. Kadang-kadang hukumnya jadi makruh. Makruh orang perempuan bercakap. Bila makruh? Bila bercakap benda yang tak sepatutnya atau tak perlu kepada yang bukan mahram. Cakap saja-saja, sembang-sembang, sihat ke gini-gini, tu tak, hukumnya makruh. Kalau boleh merosak, boleh membuka kepada pintu zina, hukumnya haram. Kan? Jadi
cakap dengan lain jantina ni bila perlu sahaja. Perlu tadi pasal jual beli, untuk jual beli boleh lah, jual beli boleh lah cakap, takkan tak nak cakap langsung kan. Baik. Seperti mana disunatkan baginya membaca dengan sir pada sembahyang yang jahar di hadapan orang-orang lelaki ajnabi asing bersalahan membaca talbiyah. Okey, baik. Bila sembahyang jemaah ramai-ramai ada orang lelaki yang ajnabi, maka dia kena baca aminnya perlahan. Tapi kalau semua perempuan, memang tak ada lelaki langsung, boleh amin tapi jangan kuat juga, perlahan, biasa-biasa amin gitu dah. Kan? Ni sembahyang kat belakang pondok muslimat tu ramai-ramai jemaah, mula amin, dengar Burhan lalu amin. Tu tak mau. Kan? Tu dia menarik perhatian, tak mau. Senang ceritanya, elat dia menarik perhatian. Menarik perhatian tak kira dengan suara, dengan wangi-wangian, kan hukumnya haram bagi orang perempuan. Orang perempuan bukan tak boleh langsung pakai minyak wangi, tapi kalau sampai menyebab lelaki terpandang kerana bauannya itu, maka situlah yang jadi haram. Situ yang jadi salah. Baik. Berbeza, bersalahan dia kata membaca talbiyah. Apa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Tu. Maka disunatkan bagi orang perempuan mengangkat suara. Yang ni tak apa, orang perempuan nak baca kuat sikit. Labbaik Allah. Ada. Boleh? Kerana keadaan sedar saudara. Kerana keadaan setiap orang masing-masing ia berbimbang padanya. Maksud berbimbang maksudnya sibuk. Kerana masa bertalbiyah ramai-ramai tu, orang lain semua pun tengah sibuk bertalbiyah. Jadi tak dengar sebab suara tu sekali masuk campur semua ramai-ramai. Kan? Padanya dengan sendirinya bersalahan ibadat semayang berbeza dengan semayang, maka diam padanya. Dalam semayang orang semua diam, tiba-tiba ada suara perempuan kuat, jadi boleh menimbulkan fitnah. Untuk mendengar kepada bacaan di dalam semayang sangat digalakkan, dituntut pada kebanyakan tempat padanya. Jadi orang perempuan pun kalau baca Quran, ada lelaki ajnabi, kalau di rumah dia seorang-seorang tak apa, dia nak baca kuat sikit. Tapi kalau ada lelaki ajnabi, perlahankan suara, kerana boleh mendatangkan syahwat, walaupun bacaan tu bacaan Al-Quran kan. Baca dengan auzubillah. Lelaki dengar kan. Jadi dia orang perempuan ni dia tak payah hias pun, memang dia dah jadi tarikan bagi orang lelaki. Sebab tu orang perempuan kena jaga. Kan? Betul tak? Perempuan dia tak payah pakai lawa-lawa, dia pakai tuala je. Nak orang lelaki tengok tak? Lelaki tengok, maknanya nak kata selekeh, rambut ni gusuk masai gini. Orang lelaki tengok tak? Tengok. Tu perempuan gila pun lelaki tengok tak? Dia tengok gila. Tapi tengok kat mula-mula. Kan? Nak cerita ni, itulah orang perempuan. Jadi tak payahlah nak berhias sangat. Ala-ala kadar sudahlah. Kan? Sebab orang lelaki memang tengok kulit dia apa semua, tangan dia serba-serbi. Dia macam kereta Lamborghini, semuanya lawa. Side mirror lawa, exhaust lawa, spoiler lawa. Contoh, faham? Daripada atas sampai ke bawah. Jari kaki lawa. Cuba tengok jari kaki kawan kita. Nampak nak termuntah tu. Nampak? Kan? Kena ulat kuku orang hitam. Lagilah. Kan? Tu kata orang perempuan. Jadi lebih kurang sudah. Memang Allah buat dia macam tu dah. Cantik. Dirinya tu memang cantik. Betul kan? Orang perempuan dia ada satu kelebihan. Selit je. Satu kelebihan. Ada tengok kat tu lah, kat internet tu. Dia orang lelaki, kita kalau kita tahan macam ni, lepas tu kita lepas ni, kita jatuh. Kalau orang perempuan, dia lepas ni dia boleh angkat badan dia. Tu memang Allah bagi kelebihan pada tulang dia. Kita jatuh. Nanti kita try buat lepas ni. Jatuh. Anda try lah banyak kali lah. Kan? Kuat macam mana sadar pun jatuh. Orang perempuan kurus dia tak jatuh. Anda suruh rumah anda buat kan? Kita senang je angkat. Apa senang pula kita jatuh kita. Dia angkat senang. Itu sebab orang perempuan boleh mengandung.
Beban perut kat depan ni, lepas tu dia boleh angkat, dia boleh buat kerja. Cuba kalau kita tak payah kata dengan anda perut buncit. Aduh, tak boleh angkat. Tak boleh bangun dah kita. Aduh payah. Aduh, 75. Sunat, ya ke 75 betul kan? Sunat makmum membaca amin, dia dah 76. Menyalahi sunnah mengaminkan sebelum imam menyebut amin. Banyak terdapat daripada orang awam yang jahil. Orang mana jahil ni maknanya orang tu tak tahulah. Bukan maksud bodoh menghina tu. Bodoh bukan macam tu. Maknanya orang tu tak tahu. Sebaik sahaja imam selesai daripada membaca waladdallin, menyegerakan sebutan amin. Jadi ada orang dia tak tahu, dia ingat lepas waladdallin kena amin cepat-cepat. Tak, jangan. Sebelum imam memulakan membacanya. Jangan macam tu. Dan mereka itu adalah salah kerana menyalahi sunnah. Ada batal sembahyang? Tak batal. Dosa? Tak dosa. Cuma dipanggil khilaful aula. Khilaful aula maknanya bersalahan dengan yang sepatutnya. Itu yang disebut sebagai menyalahi sunnah. Dan ditegah mereka itu daripada mendapat pengampunan dosa mereka yang telah lalu dengan sebab mereka meninggalkan bacaan amin serentak dengan imam. Adapun dalam hadis warid hadis tadi, fadilat orang yang amin beserta imam tadi, dia tak dapat. Tapi berdosa tak? Tak berdosa. Apa dia? Amin dahulu daripada imam amin. Jadi jangan tergesa-gesa. Tunggu imam amin baru kita amin. 77. Sunat memohon rahmat apabila mendengar. Okey. Sunat memohon rahmat apabila mendengar atau dibaca ayat-ayat rahmat, dan memohon perlindungan apabila mendengar atau dibaca ayat-ayat azab. Bila kita dengar ayat-ayat cerita tentang rahmat Allah, kita sunat doa minta rahmat. Kalau dengar doa ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang azab-azab, kita doa minta berlindung daripada segala azab tersebut. Disunatkan bagi setiap orang, sama ada ia imam, munfarid, sembahyang sendirian atau makmum, apabila mendengar atau melalui ayat-ayat rahmat, hendaklah berhenti bacaan dan memohon ia kepada Allah Azza wa Jalla. Sama ada imam atau makmum, kan, tak kira lah. Rahmat, dan apabila mendengar atau melalui ayat-ayat azab, maka hendaklah berhenti bacaan dan memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripadanya. Ini antara ayat yang dibagi. Dan apabila dibaca atau membaca ia, wa huwallazi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj, maka sunatkan ia membaca doa ini. Ini doa dia. Alhamdulillahillazi ja'alahu azban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Apa makna dia tu? Segala puji bagi Allah. Jangan tengok makna dia. Azban. Azban manis. Furatan. Furutan tak ada. Azban tu manis. Furutan apa? Fruit. Fruit bahasa Inggeris. Tak ada juga. Kenapa tak ada? Furatan kalimah furatun. Furatun fa'il min furata. Furata. Asal kata ni furata. Apa makna furata? Furata pun tak ada. Habis apa makna sebenar? Naharun azimun, siang yang jadi fi Turkiya wal Iraqi, furatani naharal furati, azban tu manis, furatan tu apa nama dia sebut sini, kalau terjemah dalam kamus, siang yang indah, hari yang indah. Good. Jadi segala puji bagi Allah yang menjadikannya kemanisan dan
kegembiraan kot, yang indah, hari yang indah dengan rahmatnya. Walam, dan tidak yaj'alhu, menjadikannya milhan, ujajan, bizunubina, dengan dosa-dosa kami. Milhan apa milhan? Masin. Oh, betul. Ana dah cari dah sebelum ni. Milhan masin, dan ujajan tu pahit. Azban manis, furatan manis, dan apa dah? Lupa dah. Ada ana cari hari tu. Tapi maknanya sesuatu yang baik lah. Furatan tu manis dan sedap lah kot, lazat. Dengan rahmatnya, dan tidak menjadikannya masin dan juga pahit dengan dosa-dosa kami. Tu minta berlindung. Ni ayat ni. Kat ayat ni ada dah. Buka Suratul Furqan ayat 53. Suratul Furqan surah nombor berapa? 25 ayat 53. Sini tulis dah. Azbun manis, furatun segar, milhun tu masin, ujajun tu pahit. Dan apabila dibaca faman ya'tikum bima'in ma'in, ni suratul Mulk ayat 30. Maka hendaklah membaca Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan sekalian alam. Dan apabila dibaca suratul Tin ayat 8, alaisallahu bi ahkamil hakimin, kemudian kita jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala, bahkan, ya. Bala tu ya, wa ana, dan aku, ala atas zalika, demikian itu, minasyahidin, daripada orang-orang yang menyaksikan. Dan apabila dibaca alaysa zalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta, maka hendaklah membaca subhanallahi wa bala, maha suci bagi Allah, dan ya, wa bala, dan confirm ya. Dan apabila dibaca yang ketiga surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Maka hendaklah membaca ayat ni. Ada ayat azab. Kalau ada gangguan boleh baca ayat ni. Dia ayat ruqyah. Wa ana ashhadu bima syahidallahu wa astaudi'ullaha hadhihi syahadatu wa hadhihi syahadatu wadi'atun li indallahi yu'addiha ila yaumil qiyamah. Panjang. Dan ada tersebut di dalam hadis, barang siapa berkata membaca yang demikian, nescaya berserulah yang menyeru pada hari kiamat. Yang tadi ni, sungguhnya bagi si fulan di sisi kami perjanjian, maka hendaklah ia bangun dan silalah masuk syurga. Siapa yang bila dengar ayat tadi baca, lepas tu dia jawab macam doa ni, maka ada dalam hadis sebut dia ni akan, orang cakap apa, dipersilakan untuk masuk ke dalam syurga. Dan sabda Nabi SAW telah berkata, Luqman, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mempertaruh, ia akan sesuatu nescaya dipeliharanya. Maknanya kalau Allah tetapkan kita berdoa, maka maknanya Allah nak jaga kita, Allah pelihara kita. Dan apabila dibaca atau membaca ia sabbih isma rabbikal a'la, maka hendaklah membaca subhana rabbiyal aliyil a'la. Dan apabila dibaca fasabbih bismi rabbikal azim, maka hendaklah membaca subhana rabbiyal azim. Dan apabila dibaca fabi ai haditsin ba'dahu yu'minun, maka hendaklah membaca amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dan apabila dibaca fabi ai ala'i rabbika fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka hendaklah membaca la bi syai'in min ayati rabbina tatamara. Dia tak ada baris tu.
la bi syai'in min ayati rabbina tatamara. Betul. Dan apabila dibaca fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban, maka hendaklah membaca la bi syai'in min ni'ami rabbina tukadzibu. Tidak ada sesuatu pun daripada nikmat Engkau ya Tuhan kami yang kami dustakan. Jawab balik. Ayat ada 31 tempat dalam surah Ar-Rahman mulai daripada ayat 13. Ayat ini berulang sebanyak 31 kali di dalam suratul Rahman. Okay? Dan janganlah disambungkan doa-doa yang tersebut dengan ayat-ayat Quran, supaya tidak disangkakan doa-doa itu daripada ayat Quran. Tapi kalau nak baca doa ni jangan disambungkan dia. Mana berhenti sekejap, lepas tu baru kita baca doa ni, kemudian sambung balik ayat Quran seterusnya. Supaya tidak dan di dalam bacaan doa-doa tersebut tidak terikat para makmum dengan bacaan imam, bahkan para makmum disunatkan membaca doa-doa itu walaupun imam tidak membacanya. Yang ni tak ada kaitan dengan qudwah. Makna makmum kena ikut imam ke tak? Imam nak baca pun tak apa, imam tak nak baca pun tak apa. Makmum begitu juga. Makmum baca pun tak apa, makmum tak baca pun tak apa. Jadi makmum tak kalau imam tak baca, makmum nak baca pun tak apa. Tak ada masalah. Dalam bab ni 78. Sunat bertakbir apabila selesai membaca surah Wad-Duha dan surah-surah selepasnya. Wad-Duha dan ke atas. Setiap habis satu surah, takbir. Apabila selesai daripada membaca surah Wad-Duha dan antara tiap-tiap dua surah dengan takbir, maka hendaklah dibaca Allahu Akbar. Habis baca Wad-Duha, Allahu Akbar. Lepas tu baca surah lain, surah selepas Wad-Duha. Daripada Mujahid berkata ia, aku telah mempelajari Al-Quran kepada Ibnu Abbas 19 kali khatam, dan adalah ia menyuruh aku supaya bertakbir mulai daripada surah Alam Nashrah. Dan berkata Ibnu Abi Bazzah telah berkata kepadaku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i siapa? Imam Syafi'i lah. Jika engkau tinggalkan takbir, maka sesungguhnya engkau telah meninggalkan sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini sunnah besar, jadi amalkan. Telah meriwayatkan oleh sebahagian daripada Syarihul Syatibiyah daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya mendengar ia seorang lelaki membaca dan selang ia dengan takbir, maka berkata ia, engkau telah kena tepat dengan kehendak sunnah. Telah berkata Al-Bughawi pada tafsirnya, dan hikmah pada demikian itu, kenapa, apa hikmah dia baca takbir selepas daripada Wad-Duha dan ke atas, yakni takbir di antara dua surah, bahawa Rasulullah SAW tatkala lambat turun wahyu, berkatalah orang musyrikin, bila wahyu lambat turun dekat Nabi, orang musyrikin ejek Nabi, Muhammad telah ditinggalkan dan dibencikan oleh Tuhannya. Maka diturunkan oleh Allah Ta'ala firman-Nya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya, Tuhanmu ya Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu. Dan setelah turun ayat itu, bertakbir Rasulullah SAW, dan takbir ini dinamakan takbir istibsyar, yakni takbir pohon menggembirakan. Ini sejarah dia. Lepas tu kalau kita baca Quran khatam ke ataupun 30 juzuk nak habis kan, ujung-ujung tu sampai kat Wad-Duha tu, setiap selang satu surah tu takbir Allahu Akbar. Lepas tu baca balik. Lepas tu Allahu Akbar. Ana sempat ada majlis khatam masa ana belajar dengan Syekh Suruh Syihabuddin, apa nama guru ana bahagian tajwid. Jadi ada satu orang ni dia sepatutnya kami yang belajar tajwid dengan syekh kami itu, kami kena baca ayat dari ayat pertama dalam surah dalam Quran sampai ayat last depan dia. Bukan hafal, baca je. Sebab dia nak dengar setiap satu tu kena tepat makhraj tajwid dia. Tapi anda tak dan habis lah. Tapi ada orang yang habis, bila habis tu bila nak habis dia akan buat majlis besar-besar. Dalam majlis tu dia akan baca surah ni, start daripada Wad-Duha ni, kami kumpul keliling ramai-ramai. Bila sampai tu takbir ramai-ramai, Allahu Akbar. Lepas tu baca. Macam tu. Tu dia punya sunnah dia lah. Kita buat begitu. Nama takbir tu takbir istibsyar, seronok, takbir gembira. Dan sebab tu boleh kalau kita gembira dapat sesuatu, Allahu Akbar, seronok gembira. Kita menang kan, menang pilihan raya, tu panggil takbir istibsyar.
Ni. Jaya hafal Quran, takbir lah. Kan? Allahu Akbar. Rasa kebesaran Allah kerana Allah yang tolong kita, Allah yang menjayakan kita. Kalau tak, kita tak berjaya tak? 79. Takbir ada 6 bagai. Mana ada 6 jenis takbir. Sebutan sama, cuma niat takbir tu berbeza-beza. Takbir terbahagi kepada 6 bahagian. Yang pertama namanya takbir istibsyar, iaitu takbir memohon kegembiraan. Dan daripadanya firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Artinya, dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa. Ni ayat cerita tentang puasa kan, 185. Betul kan, Al-Baqarah. Dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya. Membesarkan Allah itu kerana gembira, kerana mendapat petunjuk daripada Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu dipanggil takbir istibsyar. Yang kedua, takbir istinsar. Macam ni ejaan ni Rumi 79. Takbir istinsar. Rumi ni apa tulis? Takbir istinsar, iaitu takbir memohon kemenangan. Istinsar tu asal perkataan dia apa? Nasara, pertolongan. Istinsar, takbir memohon pertolongan daripada Allah kerana menang, berjaya, kemenangan. Adalah Rasulullah SAW apabila bertemu dengan seteru, bertakbir ia 3 kali lalu ia bertempur. Dalam perang nak lawan musuh, Nabi akan takbir 3 kali, lepas tu baru lawan. Takbir 3 kali tu dipanggil takbir istinsar. Nak naikkan semangat kita dan memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tu. Kalau nak pergi tebuk dengan guru, takbir dulu 3 kali depan dia. Allahu Akbar. Minta pertolongan Allah. Allah tolong kita boleh lepas tebuk tu. Bila dah habis pula lulus, takbir sikit lagi sebab takbir istibsyar. Kan? Itu. Yang ketiga, takbir kerana memadam api. Sabda Nabi SAW, idza waqa'al hariku fakabbiru. Apabila berlaku kebakaran, maka hendaklah kamu semua bertakbir. Nampak api melambung tinggi, takbir Allahu Akbar ataupun azan pun boleh. Tapi jangan tak padam. Takbir Allahu Akbar, orang kawan tu kena bakar dalam. Allahu Akbar. Tolong. Sambil sirai lah. Tak kerti kat, dia kena cakap betul-betul. Dia takbir saja sampai hancur orang mana. Nah, bersih. Inilah siram air, sambil siram tu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Takbir litaskini apa ni? Takbir litaskini rih. Litaskini rih wal ghabar. Takbir litaskini rihi wal ghabari. Macam tu. Iaitu takbir supaya memberhentikan angin ribut dan debu. Rih tu ribut, taskini tu berhenti. Takbir memberhentikan rih, angin ribut, wal ghabar, debu. Sabda Nabi SAW, idza hajatir rihu fakabbiru. Apabila bertiup angin kencang, datang ribut, maka hendaklah kamu semua bertakbir. Angin terlampau kuat, kita jadi takut duduk kat rumah dan sebagainya, takbir ataupun azan. Takbir yang seterusnya, takbiratul ihram kerana hendak semayang. Yang terakhir, takbir 2 hari raya. Habis. Yang ke-80, disunatkan bagi imam membaca semua zikir dan bacaan semayang. Ni yang jadi imam ni dengar betul-betul. Telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, disunatkan bagi imam membaca segala zikir dan bacaan-bacaan di dalam sembahyang dengan sekira-kira tidak meninggalkan sesuatu daripada sunat-sunat abad. Jangan tinggal sunat abad imam. Tahiyat awal, kunut. Dan daripada sunat-sunat hai'ah. Sunat hai'ah pun jangan tinggal. Baca zikir tu cukup 3. Dan janganlah memadakan dengan sekurang-kurang zikir. Jangan pakai yang sekurang-kurang zikir. Sekurang-kurang zikir berapa? 1. Jangan pakai yang itu. Itu untuk sembahyang seorang tak apa.
Dan bacaan-bacaan yang ringkas. Dan jangan ringkas-ringkaskan bacaan. Dengan tidak mengambil dan menguasai bacaan-bacaan yang paling akmal, yakni sempurna. Paling akmal berapa? 3. Kan dalam Hidayatus Subyan ada sebut kan? 3 tu paling akmal. Nak lebih daripada akmal lagi? Tak nak akmal? Akmal tak nak. Dan lebih daripada akmal lagi, bacaan boleh sampai kepada berapa? 11. Disebut dalam kitab Hidayatus Salikin. Okay? Tu. Tapi janganlah imam pergi buat baca sebelah, buat warak tak kena tempat pula. Baca dah slow, subhana rabbiyal azimi, sebelah kali. Kawan belakang lama, kawan tu dah sakit lutut. Sian ke dia. Jadi imam ambil pertengahan. Mana benar? Ringkas sangat pun tidak, panjang sangat pun tidak. Jadi mana? 3 tadi, bacaan yang akmal. Baca 3. Kalau sembahyang seorang, boleh. Kan, kita apatah lagi sembahyang sunat boleh. Sembahyang sunat sebab contohnya sunat qabliyah. Kalau kita baca panjang-panjang, takut nanti orang nak mula sembahyang tertunggu-tunggu kita, maka kita baca ringkas-ringkas dia. Baca tasbih 1 ke, tu tak. Adapun sunat ba'diyah, orang tak tunggu kita, jadi boleh kita nak baca panjang sikit. Kena retilah, jangan nak buat kepala sendiri kan. Aku warak tak kira, aku warak. Warak lantakmu lah. Warak sembahyang sendiri kat rumah. Jangan menyusahkan jemaah lain. Jangan menyusahkan orang. Warak ni orang yang tidak menyusahkan orang lain. Tu baru betul. Ini warak sampai menyusahkan orang. Itu bukan warak tu. Tu rak namanya. Kan? Baik. Jadi kita berhenti sini dan kita akan sambung selepas Zuhur insya-Allah. Lepas Zuhur pula apa? Banyak Jumaat ni kan? Lepas Jumaat 81. Disunatkan bagi munfarid membaca surah-surah yang panjang. Baik. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.